Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat petang saya ucapkan kepada semua yang sedang mengikuti kami di live Facebook Institut Tadarisan. Dan kembali lagi bersama dengan saya, Hosanda Hanif Ahmad dalam sebuah bicara online kita, Fakta dan Analisis. Dan pastinya hari ini kita akan membicarakan satu topik yang saya rasa amat penting untuk kita lihat, sangat penting untuk kita bicarakan, iaitu berkenaan dengan kita nak melihat norma baru dalam kehidupan selepas pandemik COVID-19 ini. Dan hari ini kita akan melihat tajuk yang kita bincangkan ini, bagaimana kita nak melihat masa depan keluarga itu sendiri untuk mendepani norma baru selepas pandemik COVID-19 ini. Dan ini adalah satu topik yang penting untuk kita lihat dan satu topik yang penting untuk kita bahaskan kerana ia akan mempengaruhi apa yang dikatakan sebagai norma baru itu adalah lifestyle kita yang berubah selepas pandemik COVID-19 yang saya ingat hari ini merupakan hari ke-38 ya. Kalau di peringkat Malaysia itu sendiri kita sudah 38 hari berada di dalam perintah kawalan pergerakan di mana pergerakan kita dibataskan, kita kebanyakannya bekerja dari rumah, work from home, dan banyak lagi aktiviti-aktiviti sosial kita dibataskan. Dan ini adalah satu perkara penting untuk kita lihat dan satu perkara penting untuk kita tengok bagaimana kesannya selepas tamat perintah kawalan pergerakan ini, atau lockdown ini. Kita tak tahu bila tamatnya dan kita nak melihat kesannya bagaimana dan apa norma baru yang akan timbul. Jadi ini adalah perkara penting yang perlu kita bincangkan, dan insyaAllah dan bersama-sama saya pada petang ini untuk melihat tajuk ini. Yang pertama kita ada daripada Singapura, kita bawa khas iaitu Profesor Madya Dr. Khairuddin Al-Junaid daripada Fakulti Seni dan Sains Sosial daripada National University of Singapore. Apa khabar Dr.? Sihat Dr.? Alhamdulillah baik. Macam mana keadaan Singapura Dr.? Alhamdulillah semuanya terapi di sini dan agak aman kerana tak banyak orang di luar dan semua orang di rumah bersama keluarga. Alhamdulillah. Puasa okey Dr.? Okeylah, haus sedikit. Haus sedikit, okey baik. Jadi juga turut bersama dengan saya pada petang ini untuk membincangkan topik ini adalah Profesor Madya Dr. Hasrinda Abdullah, merupakan Timbalan Dekan Fakulti Ekologi Manusia Universiti Putra Malaysia dan juga Presiden FAME. Pagi tadi kita bersama timbalannya, dan petang ini kita bersama dengan presidennya. Apa khabar Dr. Hasrinda? Sihat ya? Alhamdulillah sihat Hanif. Yang penting you nampak pun sihat ceria dia. Ceria, betul. Ceria. Walaupun puasa kita kena ceria. Yang penting jangan sampai bercakap dengan dinding. Itu yang paling penting ya Dr. Hasrinda. Okey baik, jadi sebelum kita lanjutkan perbincangan ini Dr. Kai dan juga Dr. Hasrinda, topik ini penting untuk kita bincangkan, untuk kita bahaskan. Jadi sebelum kita lanjutkan perbincangan, saya nak kemas kini status semasa kes COVID-19 19 seperti biasa, dan saya akan merujuk kepada outbreak.my untuk melihat status semasa kes COVID-19 19. Okey baik, Dr. Kai dan juga Dr. Hasrinda, untuk setakat 25 hari bulan iaitu hari ini, setakat jam 4 lebih tadi selepas APC yang dibuat oleh Ketua Pengarah Jabatan Kementerian Kesihatan Malaysia Datuk Ishak Abdullah, hari ini telah mencatatkan pertambahan kes sebanyak 51 orang yang positif COVID-19 dan menjadikan jumlah positif COVID-19 adalah seramai 5,742 orang. Manakala jumlah yang telah sembuh sedikit menurun setelah semalam, menurun sebanyak 99 orang, dan menjadikan jumlah keseluruhan yang telah sembuh adalah 3,762, yang saya ingat lebih kurang 60% ke 62% daripada kes sembuh. Dan dalam masih lagi dalam rawatan adalah sebanyak 1,882, ada kurangan sebanyak 50 orang. Semalam saya ingat dalam 1,900 lebih, dan hari ini tinggal 1,882 orang, dan 36 orang masih di ward ICU dan 16 orang masih lagi memerlukan ventilator. Dan hari ini agak mendukacitakan pertambahan jumlah kematian adalah seramai 2 orang, dan menjadikan jumlah kematian di Malaysia untuk kes COVID-19 adalah seramai 98 orang, hampir ke angka 100 ya. Jadi tuan-tuan dan puan, itu sedikit sebanyak update semasa kes COVID-19 19 yang kita harap rakyat Malaysia untuk terus patuhi arahan dan peraturan yang telah ditetapkan oleh kerajaan dan pihak berkuasa untuk memastikan kita berjaya membendung penularan wabak COVID-19 ini, dan pastinya kita berharap kita berada dalam kesejahteraan dan keselamatan insyaAllah.
Jadi baik, Dr. Khairuddin dan juga Dr. Hazinda, kita akan kembali kepada topik yang kita akan bicarakan, iaitu masa depan keluarga mendepani norma baharu. Mungkin ramai yang tertanya apa yang dikatakan sebagai norma baharu, apa yang dimaksudkan dengan norma baharu. Mungkin ada yang tak jelas norma baharu ini apa. Mungkin Doktor boleh terangkan apa yang dimaksudkan norma baharu di dalam khusus di dalam hidup berkeluarga pada ketika ini. Boleh Doktor mulakan, silakan. Ya, jadi oleh kerana pandemik yang sudah menular bukan saja di Asia Tenggara tetapi sedunia, kita dapat melihat banyak perubahan dari segi kita menjalankan kehidupan sehari-harian dan lebih lagi kehidupan berkeluarga. Saya dapat lihat bahawa telah ada 4 perubahan di dalam cara kita mengendalikan kehidupan kita setiap hari. Pertama ialah cara kita berkomunikasi. Jadi kalau dulu kita dapat pergi kedai kopi, berbual dengan kawan bersama untuk pergi ke pantai, untuk duduk bersama keluarga dan sebagainya dengan orang tua setiap hujung minggu. Sekarang kita tidak boleh buat sedemikian lagi. Dan komunikasi kita juga telah ditukar atau diubah menjadi lebih kepada cara online. Dan kedua ialah yang bersangkutan dengan cara kita berkomunikasi ialah cara kita belajar, dan lebih-lebih lagi kepada anak-anak kita yang sekarang mereka tidak lagi berjumpa dengan guru yang dahulunya menjadi pendidik bagi mereka selain daripada kita sebagai ibu bapa. Mereka juga berkomunikasi dengan guru dan belajar dengan cara yang online, baik guru sekolah, guru agama dan sebagainya. Jadi cara mereka belajar ni sudah berubah. Dan bila saya tanya dengan anak-anak saya, mereka sebenarnya rindu pergi ke sekolah. Kalau kita dulu tak nak pergi sekolah, sekarang diorang dah rindu nak pergi ke sekolah kerana dia tidak dapat berjumpa dengan guru. Dan dia sekarang faham yang bila dia berjumpa dengan guru, komunikasi itu agak berbeza. Dan cara mereka menerima ilmu tu berbeza kalau dibandingkan dengan komunikasi secara online. Ketiga, bersangkutan dengan itu ialah cara kita beragama. Jadi oleh kerana COVID ni, kita tidak lagi dapat pergi ke masjid-masjid, kita tidak dapat lagi mendengar ceramah daripada ustaz-ustaz, ulama dan sebagainya dengan cara face to face, dengan cara semuka dengan mereka. Kita juga harus melihat atau belajar daripada platform online. Dan ini juga mempunyai kesan yang banyak kerana dengan kita kepenatan setiap hari di dalam Zoom, di dalam Google Meeting dan sebagainya, dan selepas sehari dengan cara sebegitu hendak mendengar pelajaran agama daripada online juga, ia mendatangkan satu orang kata screen fatigue. Dan oleh kerana itu cara kita belajar agama juga ada kesannya. Dan kebanyakannya kalau kita tidak menjaga ialah kesan yang agak negatif. Dan yang terakhir yang pada saya bersangkutan dengan ketiga pesan-kesan yang saya telah katakan tadi ialah cara kita berkasih sayang. Jadi ini pada saya kesannya banyak kepada keluarga. Bukan saja keluarga kita di rumah tetapi juga keluarga besar kita. Kerana semuanya telah dialihkan dengan cara online, kita kurang bercakap dengan anak-anak kita dan juga suami kita. Ada orang hantar juga di WhatsApp baru-baru ni yang ada lelaki yang bernikah online kerana COVID ini. Dan menjadi fitnah bagi keluarga. Tetapi selain daripada perkara-perkara yang terpencil ini, cara kita berkomunikasi sesama keluarga itu telah menjadi lebih artificial. Kurang bercakap dengan satu sama lain kerana banyak masa yang kita habiskan ialah dengan interaksi di dalam platform-platform online ini. Jadi saya nak berhenti di sini. Apa yang kita lihat ialah yang berlaku kerana COVID-19 ini ialah baik kita selalu di rumah tetapi ada sedikit kesan dehumanization di kalangan kita, baik dari segi kita berkomunikasi, beragama, belajar dan juga berkasih sayang. Nak cakap dengan suami I love you pun kita pakai WhatsApp. Saya berhenti di situ saja. Okey, baik. Terima kasih Dr. Syed untuk permulaan awak, Dr. Kai. Maknanya di sini kita jelas ada kesan-kesan awal yang boleh kita lihat, khususnya di peringkat yang saya suka, the term dehumanization itu adalah kehilangan sifat kemanusiaan. Apabila di situ adalah antara faktor-faktor menyebabkan manusia hilang
sense mereka untuk orang, khususnya untuk orang sekeliling itu yang mungkin akan dihurai lebih lagi oleh Dr. Syed sekejap lagi. Tetapi kita akan beralih kepada Dr. Hasinda. Kita nak melihat bagaimana dalam tempoh hampir bukan hampir sebulan, kita dah ke 38 hari. Maknanya orang kata kalau 40 hari itu kita buat benda yang sama, dia akan jadi lazim lah, kata orang lah. Jadi dalam tempoh hampir 40 hari ini menjalani kehidupan dengan mematuhi perintah kawalan pergerakan khusus dalam konteks Malaysia ini, pelbagai langkah kawalan yang perlu diamalkan dalam usaha mencegahkan penularan wabak berkenaan penularan wabak COVID-19 ini, di mana dia telah mencipta norma ataupun kebiasaan yang baru. Mungkin Doktor boleh kongsikan apakah kesan mendatang daripada tabiat norma baru ini khususnya dalam institusi kekeluargaan. Tadi I nak tambah sikit lah yang Dr. K sebut, berkomunikasi, belajar, beragama, berkasih sayang. I rasa cara kita berbelanja pun dah berubah, Dr. K. Kan kita dah online je. Dulu saya memang takut-takut nak berbelanja online ni. Sekarang ni terpaksa walaupun takut. Okey, Hanif, berkenaan soalan you ya. Saya merangka dalam 4 perkara besar yang akan berlaku perubahan. Contohnya saya lihat trend family role tu kan. Family role tu kalau kita lihat sebenarnya sebelum abad ke-19, sebenarnya peranan setiap yang berada dalam keluarga itu sangat baik. Mereka bekerjasama antara satu sama lain. Dan menginjak kepada abad ke-19, dia mula berubah. Maknanya yang lelaki keluar bekerja, perempuan duduk rumah, stay. Dan maknanya breadwinner tu memang solely kepada lelaki. Dan ini sebenarnya dan bila ini berlaku, seterusnya perubahan itu membawa kepada kedua-dua ibu bapa bekerja. Okay? Dan bila ini berlaku, pendidikan yang di rumah itu disubkon kepada institusi ataupun kepada, kalau isteri tidak bekerja, kepada ibu dan kepada bibi. Kalau yang dua-dua bekerja mungkin bibi ataupun tempat pengasuh dan sebagainya. Dan ini menyebabkan peranan bapa mula terhakis dalam sistem pendidikan anak-anak. Itu pada abad ke-19 dan masuk ke 2020 ini, bila COVID berlaku, I rasa this is the best time untuk retune the role of the father dalam sistem pendidikan sebuah keluarga itu. Ini yang I expect akan berlaku perubahan dengan harapan bapa yang dah 38 hari di kuarantin ni sedar mereka harus berperanan. Kalau mereka tak sedar pun bahaya juga. Kalau dia duduk 38 hari makan tidur pun payah juga tu Monip. Tapi I harap berlaku perubahan dari segi nilai bapa tu dalam konteks pendidikan. Itu dari segi family role. Dari segi physical illness, saya melihat kalau dulu kita tengok kebanyakan penyakit-penyakit akibat work related injury, accident, this is physical tapi percayalah, selepas 38 hari dan even selepas kita PKP ni dilepaskan, antara penyakit utama ialah yang berkaitan ekonomik. Kaedah kita memegang telefon, telefon berat sebenarnya, cara kita tunduk berapa kilo, all those things, dia akan menyebabkan saraf-saraf kita terganggu. Even sekarang pun saya dah start rasa kebas, sakit-sakit belakang, itu 38 hari. Kalau lanjut lagi, I tak tahu macam mana. Dan masyarakat kita sebenarnya tak berapa peka dengan penyakit berkaitan what we call human computer interaction, melibatkan ergonomik punya ni. Dan antara salah satu daripada isunya ialah carpal tunnel syndrome ataupun RSI, repetitive strain injury, yang hingga boleh menyebabkan kita punya nerve ni dipotong. Saya harap masyarakat kita sedar akan benda ni. Jadi jangan terlalu obses dengan gadget. Itu antara perubahan-perubahan dari segi penyakit fizikal ni. Lagi satu, saya melihat source of income. Ataupun sumber pendapatan tu, kalau especially yang melibatkan kerja-kerja harian dan sebagainya,
saya melihat satu perkara yang sangat obvious ialah kalau dulu pekerjaan itu pelbagai, alright, tapi sekarang ni dia lebih kepada online dan online business dan sebagainya, dan ini juga mempengaruhi kaedah penyampaian. Nampak ya Nip, yang mana saya melihat delivery industry, okay, sangat memainkan peranan dalam konteks ni. Maksudnya selepas ni kita akan melihat delivery industri ni meningkat naik, dan juga dalam konteks keluarga kita akan memesan secara online ni. Betul macam tadi I dengar bunyi motor, bunyi horn motor. I dah hari ni I ada pesan apa. That kind of changes yang kita expect. Dulu I tak bother sangat dengan online punya ni. Dan ini juga terkait rapat dengan harga minyak di pasaran. Betul kan? Kalau charge delivery tu mungkin kalau waktu sekarang ni dalam RM5-6, later I tak tahu berapa. Itu mungkin berlaku. Dan kalau dalam konteks Malaysia, saya melihat satu lagi perkara ataupun masyarakat Asia ialah the individualistic versus collectivism. Alright? Sama ada ianya akan berubah ataupun kita masih lagi collectivism tetapi dalam konteks yang berbeza macam Dr. K sebut tadi. Maknanya collectivism tapi lebih kepada penggunaan ICT. Okay, itu antara 4 yang I rasa perkara utama. Dan sebenarnya bila I sebut tentang I balik kepada peranan keluarga tadi, bila kita sebut tentang peranan bapa, saya melihat ada 4 R ya, yang perlu kita highlight berkaitan perkara ini, iaitu reflect. Maknanya bapa tu bila duduk 38 hari dia perlu reflect. Okay, lepas tu realign, ya, mana-mana yang dah divert dan sebagainya dia realign. Lepas tu ready, maknanya accept yang sebenarnya dia kena berubah. Bincang dengan anak-anak yang selama ni dia tak dekat dengan anak, dan reconcile. They have to do this. This 4R is very important for me lah. Tapi Dr. K, I rasa dia ada modul lebih menarik tu. Cukup untuk baik, itu. Dr. Haslinda, maknanya di sini kita akan melihat beberapa perubahan-perubahan yang menjadi norma baru khususnya dalam keluarga. Khususnya saya suka untuk highlightkan berkenaan dengan shopping itu. Apabila sebelum ini, contohlah kalau kata nak raya lepas ni, ibu bapa dia akan macam, okay anak-anak, jom kita hari ni kita pergi shopping, beli baju raya apa semua, maknanya keluar, which is ada family time di situ. Maknanya kalau lepas ni dah pergi baju sekolah, ada family time. Tapi norma baru mungkin di semasa pandemik COVID-19 ini sedikit sebanyak telah mengajar ibu bapa ataupun isi rumah itu cara berbelanja melalui atas talian. Hanya dengan ukuran mempunyai sukatan di dalam internet itu, kita beri sukatan, kita dah boleh beli atas talian. Baik daripada sekecil perkara, kalau boleh saya katakan, beli ikan di Shopee pun dah boleh dah sekarang. Itu adalah satu norma baru yang suka untuk saya highlightkan daripada apa yang Haslinda sebutkan tadi. Dan sudah pasti 4R itu harus diteliti, harus dipahami secara jelas lah, kerana itu adalah salah satu perkara yang mungkin yang selama ini tidak berapa dihindarkan oleh bapa-bapa di luar sana untuk dijadikan satu reflect diri masing-masing untuk menjadi ibu bapa yang lebih baik, untuk menjadi suatu menjadi satu ibu bapa yang version norma baru mungkin yang boleh dikatakan sebegitulah. Jadi Dr. Kai, mungkin kita akan melihat bagaimana norma baru ini daripada konteks sosial, Doktor. Ia adalah sebenarnya pengubahsuaian tingkah laku manusia yang tercetus daripada penularan wabak COVID-19 ini, sehingga menyaksikan mereka menjadi sensitif kepada perkara dianggap biasa ataupun remeh sebelum ni. Maknanya perkara yang mereka biasa macam lihat perkara ni sebelum ini adalah benda tu biasa, benda tu macam tak penting, tapi setelah berlaku penularan wabak COVID-19 ini dia menjadi sensitif dan perkara itu dianggap penting, khususnya dalam penjagaan kesihatan, penjagaan kebersihan dan kemunculan gaya hidup berteraskan kebiasaan baru. Itu termasuk tingkah laku segelintir masyarakat yang maknanya mereka ni akan taksub kepada isu kesihatan sehingga menjaga segenap aspek pergaulan sosial mereka ketika di halayak umum ini. Di mana perkara ini sebenarnya sedikit sebanyak akan memberi kesan kepada sosial kekeluargaan itu sendiri. Maknanya dalam circle yang begitu terhad, mereka lepas ini akan lebih berhati-hati. Pergaulan antara anak, pergaulan antara ibu bapa dengan orang luar, saudara mara dan sebagainya, itu akan menjadi lebih terbatas, Doktor. Jadi apa pandangan Doktor untuk melihat perkara ini?
akan terjadi? Silakan Dr. Jadi saya melihat daripada kacamata jangka masa yang pendek dan juga jangka masa yang panjang. Saya rasa pada jangka masa yang pendek mungkin akan ada banyak kesan di dalam kehidupan orang-orang, kehidupan sesiapa sahaja di dalam masyarakat. Satu daripada kesan yang akan kita dapat lihat ialah isu social distancing. Orang akan lebih agak mahu menjauhi satu sama lain kerana mereka masih lagi tidak tahu bahawa penularan ini telah betul-betul hilang, dan kita akan lihat ini lebih lagi kalau kita naik pengangkutan awam. Kita akan lihat orang lebih tidak suka begitu terlalu rapat dengan satu sama lain, dan ini juga ada memainkan peranan terhadap cara kita berfikir terhadap orang lain. Jadi kalau dulu ada orang yang terbatuk-batuk dan bersin, kita rasa okeylah, jauhkan sikit je sudah. Tapi sekarang, walaupun saya rasa kalau COVID ni sudah tidak ada lagi, dan kita dengar orang bersin, orang batuk dan orang sakit selsema dan sebagainya, reaksi kita tu akan agak lebih berbeza. Dan juga kita akan lihat perubahan daripada segi the daily rhythm, as we call it. Cara kita mengendalikan kehidupan kita sehari-harian. Kerana dah lebih sebulan atau 2 bulan, mungkin 3 bulan kita di rumah. Dan kalau penat, kita boleh baring. Kalau lapar, boleh ke dapur, minum air, makan. Apabila semua ini akan berubah lagi dan kita akan pulang atau berbalik kepada daily rhythm kita yang lalu, akan ada masalah untuk menghadapi kehidupan yang baru. Tetapi saya rasa perkara-perkara ini adalah satu cabaran yang akan dihadapi manusia seluruh dunia hanya di dalam jangka masa yang agak pendek. Saya berikan mungkin 6 bulan, kemudian everything is going to be back to normal. Dan ini sebenarnya naluri manusia. Kita, orang kata dalam bahasa Inggeris, kita adapt atau kita cuba sebatikan diri kita dengan keadaan yang baru dengan cara yang agak cepat. Dan ini saya lihat ketika saya di London bila belajar di waktu di mana ada banyak ketakutan tentang terorisme dan sebagainya. Tetapi selepas beberapa bulan, people just get on with their lives and things go back to normal. Jadi saya yakin walaupun kita akan dapat melihat beberapa cabaran daripada segi cara orang mengendalikan diri mereka selepas berakhirnya penularan pandemik COVID ini, kita akan go back to life as per normal. Hanya satu perkara yang pada saya mungkin tidak akan berubah kerana COVID ini. Dan perkara itu ialah cara kita berinteraksi, berkomunikasi, bercakap, bertutur, berkasih sayang seperti saya katakan tadi antara keluarga kita sendiri. Akan terlahir atau akan lebih meluas masalah internet device addiction ini. Dan ini kita harus berjaga-jaga pada saya. Kerana satu daripada kesan COVID ini ialah kita terlalu mementingkan device lebih daripada waktu-waktu yang lalu. Sehingga kan banyak kajian-kajian telah menunjukkan di Amerika Syarikat, di Eropah dan seluruh dunia bahawa banyak manusia sekarang mengalami depression kerana the overutilization of devices. Dan ini menjadi satu addiction juga, satu benda yang akan kita ketagihkan dan susah untuk kita lepaskan perkara ini. Dan ini harus kita ambil berat, lebih-lebih lagi di kalangan anak-anak, kerana kalau ibu bapa, dan tadi saya nak tekankan apa yang dikatakan oleh doktor tadi mengenai peranan bapa. Bapa harus memainkan peranan untuk menunjukkan kepada anak-anak bahawa devices dan the digital world bukan segala-galanya. Jangan bapa pula akhirnya asyik WhatsApp biasa setiap hari, Zoom dan sebagainya. Harus ada cara untuk menghentikan ketagihan ini. Dan antara kesan yang saya lihat, yang ini terakhir, poin yang terakhir, saya ada beri sedikit chart yang harus kita tunjukkan kepada sesiapa saja yang mengikuti program ini, ialah di kalangan keluarga-keluarga Islam dan bukan Islam juga, perceraian yang akan meningkat. Dan kita lihat satu daripada kesan daripada internet addiction ini atau ketagihan internet ini atau ketagihan devices ini ialah kita
memerlukan kawan yang bukan mereka yang kita lihat setiap hari. Jadi kita mementingkan kawan-kawan kita di dalam internet daripada orang-orang yang di sekeliling kita. Dan ini mendatangkan masalah-masalah lain seperti domestic violence yang kita lihat. Kalau kita lihat di Malaysia contohnya, domestic violence semakin meningkat, dan baru-baru ini telah pun ada report menunjukkan oleh kerana penularan COVID ini, domestic violence akan lebih meningkat. Nah, kita tidak tanya kenapa domestic violence ini makin meningkat. Antara sebabnya ialah kerana bapa terlalu sangat ketagih dengan device-nya. Kiblat dia dah jadi device. Apabila dikacau oleh anak-anak dan sebagainya, ia mendatangkan perasaan-perasaan marah dan sebagainya. Saya cakap tentang diri saya sendiri. Kadang-kadang kita tengah sedap kat internet, sekali anak datang kacau, dah kita dah jadi monster sekejap. Jadi inilah perkara yang kita harus lihat, dan pada saya bapa harus memainkan peranan untuk mengadakan satu sistem di rumah di mana pada waktu yang tertentu device dan sebagainya harus dihentikan. Saya sendiri kalau saya boleh mengongsi, saya berhenti handphone saya pukul 9 setiap malam, dan di kalangan anak-anak saya juga, kerana saya berhenti pukul 9, saya bapa, mereka harus berhenti jam 10 atau 10.30 setiap hari. No compromise, your life is beyond your devices. Ya, baik, terima kasih Doktor untuk respon yang saya sangat rasa itu adalah satu respon yang baik dan penting untuk di-highlightkan, dan itu adalah satu respon yang perlu diambil kira oleh mereka yang sedang menonton kita ini. Jadi banyak norma-norma baharu ini yang ada yang perlu untuk kita kawal, dan ternyata itu adalah satu persoalan yang boleh saya ajukan kepada Dr. Asrinda. Maknanya ada norma baru ini mungkin bersifat akan menjadi sifatnya lebih panjang, tempoh jangka masa panjang. Ada yang norma baru ini yang sifatnya akan jangka masa pendek. Tapi mahu tidak mahu sedikit sebanyak perubahan norma baharu ini akan memberi kesan kepada sistem-sistem perundangan kita. Saya tak berniat dan untuk bertanyakan soalan daripada bersifat undang-undang, tapi sekadar pandangan. Mungkin adakah kemungkinan perundangan lebih ketat digubalkan disebabkan ada norma-norma baharu ini? Mungkin ada perundangan yang akan diketatkan apabila segelintir masyarakat yang berada di dalam situasi ini, khususnya kepimpinan kerajaan, dijentik mengenai hakikat berkenaan norma baharu ini. Silakan Dr. Okey, Hanif. Saya rasa bergantung juga. Antaranya saya lihat bergantung kepada willpower yang memerintah pada waktu itu. Tapi apa yang pasti, kita membayangkan kalau dulu kita bila cuti sekolah kita bercuti ramai-ramai keluarga dan sebagainya, betul ya Hanif? Tapi sekarang agaknya kalau bercuti kena ada bukan sahaja ada visa, dia kena ada confirmation yang you clear daripada COVID. Saya rasa itu salah satu perkara yang mungkin diberi penekanan, tak kira negara mana pun, sebab masing-masing takut penularan yang kali kedua berlaku dan mungkin akan menjadi lebih teruk daripada yang the first wave tu. Alright, so I rasa itu kemungkinannya. And then bila you bercakap tentang kesan-kesan yang berpanjangan, saya melihat dan saya juga terbaca satu artikel berkenaan bagaimana satu pandemik itu sebenarnya kematian akibat akademik itu sebenarnya tak sebanyak kematian akibat mental health issue. So dalam konteks ini saya melihat mental health issue itu memberi kesan kepada masyarakat. Dalam konteks ini bila you cakap tentang peranan government dari segi mengaplikasikan undang-undang dan sebagainya, dan Dr. Kim menyebut tentang domestic violence, saya melihat perkara ini sangat perlu diberikan perhatian yang serius, sebab kalau kita tengok trend mula-mula bila berlakunya COVID ni, the issue kerisauan, kebimbangan itu lebih kepada ekonomi dan jangkitan ya Nip. Tapi sekarang ni lebih kepada konflik dalaman, konflik intrapersonal dan juga interpersonal. Kalau dulu kita mungkin kalau bergaduh dengan husband, kita boleh keluar pergi shopping, pergi menenang coping strategi kita mungkin kalau tak ada duit window shopping, kalau tidak pun makan dan sebagainya. Tapi bila you terpaksa hadap 24 jam,
dia sudah pasti akan mengganggu you punya mental health. Dan saya melihat dalam konteks ini, government perlu melihat dari pelbagai sudut perundangan bagaimana untuk mengatasi isu ini. Sebab kalau especially bila kita tak dapat bertemu, kita NGO dapat kes dalam talian FIM, kita dapat banyak kes domestic violence, dan baru-baru ini dah mula timbul kes suicide ya Hanif. Masalahnya kita tak boleh turun membantu. Dan lebih teruk lagi apabila kes yang kita dapat itu berada di luar kawasan bandar. Dia tak boleh nak panggil Grab dan sebagainya. So kita merasakan perkara-perkara ini perlu diberi perhatian yang serius oleh pihak kerajaan. So satu perundangan baru melihat sudut pandang yang lebih kemas tentang bagaimana nak membantu mereka yang terlibat dengan domestic violence, tak kira lelaki ke perempuan, sebagaimana yang Puan Fadlina sebut. Sekarang ni lelaki pun mangsa juga ya, Anip kan? You ada potensi kan jadi mangsa. Okay, so kita kena peka dengan perkara-perkara ini. Selain daripada yang luar-luar tu, pada pandangan I definitely kena ada sebab kita nak protect negara kita, dan juga kalau dalam konteks keluarga kita nak protect keluarga kita. So I lihat benda-benda ni perlu diberi perhatian yang serius. Dan satu lagi, bila you sebut tentang obses kenaan kesihatan dan sebagainya. Memang betul sekarang ni kalau kita beratur pergi shopping tu, kalau orang dekat je kita dah mula pandang serong macam tu kan. Ataupun kot dah ada yang terbersin ya Allah, rasa macam nak keluar je kan. Tapi kita perlu ingat, sebab tu I sebut masa mula-mula kita bersiaran dulu, di obsessive compulsive punya isu. Tapi kita juga kena ingat dalam Islam, apa-apa pun kita kena bersederhana. Betul, kita kena berjaga-jaga, tetapi kita kena pastikan yang kita bersederhana. Of course kita kena ambil langkah berjaga-jaga, tetapi tak perlulah over sangat. Kita masih boleh kawal minda dalam konteks ini. So saya melihat dari sudut pandang itulah. Okey, baik Dr. Sinda, itu mungkin respon awal untuk betul, untuk bercakap mengenai obses ini adalah satu perkara yang saya sendiri pun dah terjadi kepada diri saya. Bila kita beratur nak masuk mall nampak je orang rapat sikit, kita dah macam menangis, kenapa kau rapat-rapat ni. Dan mengenai obses menjaga kesihatan, apabila di awal pandemik itu kita dah berhadapan dengan situasi apabila orang terlalu cepat nak membeli sanitizer bergeleng-geleng macam nak buat air mineral minum tu, sanitizer tu, sedangkan penggunaannya mungkin itu adalah satu kejutan. Dan sekarang ini kita boleh lihat orang dah mula lupakan sedikit penggunaan pembelian sanitizer, dan mereka menggunakan sekadar keperluan, tak seperti di awal masa mula-mula pandemik itu mungkin yang benda kita boleh lihat. Jadi doktor, ini kita nak tanya, ini adalah sedikit sebanyak adalah dia dah pandemik COVID-19 ini telah menggoncang keseluruhan sistem budaya dan tingkah laku kita sebenarnya. Jadi sebagai sebuah keluarga, apakah perlu untuk kita meningkatkan lagi persediaan sebenarnya akibat daripada kegoncangan keseluruhan sistem budaya dan tingkah laku ini, doktor? Saya kata ini I ke Dr. K? Dr. K. Sorry. Saya minta respon Dr. K dulu. Okey. Ya, memang kita harus ada banyak persediaan menghadapi masalah-masalah yang timbul daripada COVID-19 ini. Tapi pada saya, soalan yang lebih mendalam yang harus kita tanya ialah siapakah yang harus sediakan keluarga untuk menghadapi masalah-masalah ini. Dan again, saya nak tekankan lagi peranan bapa di dalam perkara ini. Memang ada keluarga-keluarga yang ibu tunggal dan sebagainya, tapi bagi keluarga-keluarga yang ada bapa, saya rasa ini adalah satu peluang keemasan untuk bapa memainkan peranan yang lebih penting di dalam mencorak etika dan juga cara pengendalian keluarga tersebut. Bapa harus memainkan peranan yang penting untuk mendisiplinkan anak-anak setiap hari, dari segi apa saja yang mereka lakukan setiap hari, dan memainkan peranan juga untuk memberikan kasih sayang yang diperlukan oleh
bukan saja anak-anak dan juga isteri mereka, dan lebih-lebih lagi menjadi ketua bagi keluarga di dalam aspek keagamaan juga. Saya rasa satu daripada peluang yang keluar atau datang daripada COVID ni ialah untuk memainkan peranan yang penting dan lebih daripada dahulu di dalam menunjukkan kepentingan keagamaan di dalam keluarga. Alhamdulillah, pada saya sebenarnya kalau kita lihat daripada kacamata yang positif, COVID-19 ini sebenarnya adalah satu rahmah juga bagi kita. Memang banyak orang terkorban, kita rasa sedih dan sebagainya, dan kehidupan kita tidak seperti dahulu, kita tidak boleh bergerak secara bebas dan sebagainya. Tetapi antara kebaikan yang datang daripada COVID-19 ini ialah kita dicabar sebagai seorang lelaki untuk memainkan peranan yang dahulunya kita tidak memainkan di rumah. Dan ini saya lihat di dalam diri saya sendiri. Buat pertama kali saya terpaksa duduk setiap hari di rumah, dan kerana saya setiap hari di rumah, barulah saya tahu berapa penatnya isteri saya di rumah. Tidak pernah saya nampak setiap hari beliau bangun, memang kita bersama siapkan anak-anak dan sebagainya, kemudian saya akan pergi kerja. Tapi sekarang saya lihat dialah yang masak, dia yang basuh baju, dia yang kemas rumah. Isteri saya tak suka saya ajar anak-anak saya yang kecil, kerana bila saya ajar mereka, saya akan berikan jawapan. Dia nak mereka belajar dengan cara induktif rather than deductive, which is actually the better way to study. Jadi saya lihat dia juga menjadi pendidik. Dan saya tertanya diri saya sendiri sebagai seorang bapa, apakah sekarang peranan saya di dalam keluarga ini? Dan saya lihat ini adalah cabaran yang dihadapi keluarga secara amnya, lebih-lebih bapa, dan kita harus memainkan peranan penting. Tetapi lebih daripada itu, apa yang kita harus lihat yang akan terkeluar atau terbit daripada COVID-19 ini ialah bagaimana kita boleh mengadakan komunikasi bersama anak-anak kita tentang perkara yang boleh menjadikan mereka seorang yang membina di dalam masyarakat mereka. Dan kita lihat banyak seperti saya katakan tadi, perkara-perkara yang dikatakan oleh pemerintah seluruh dunia tentang social distancing. Kenapa pemerintah harus memberikan mesej-mesej sedemikian? Padahal isu social distancing ini adalah satu perkara, satu value, satu nilai yang sebenarnya daripada peringkat keluarga harus ditekankan. Dan ini pada saya menunjukkan pada kita bahawa kita tidak perlu hanya pemerintah memberitahu kita agar selalu bersih, selalu menjaga distance, selalu ada sikap social responsibility. Di dalam keluarga lah nilai-nilai ini harus ditanamkan. Dan again, kalau kita mau tanamkan nilai-nilai ini yang diberitahu oleh pemerintah kepada masyarakat, kepada keluarga kita, ibu bapa, lebih-lebih lagi bapa, harus menjadi lebih proaktif, bukan reaktif apabila anak tidak mau belajar atau anak tidak berdisiplin dan sebagainya, dan juga mempunyai visi yang jelas untuk keluarga. What do you want your family to be is the basic and fundamental question that every single father has to ask themselves right now. Kita harus tanya, apakah visi kita terhadap kepada keluarga kita? Apakah visi kita untuk anak-anak kita? Dan apakah visi kita untuk isteri kita dan juga diri kita? COVID-19 memberikan kita peluang untuk menanyakan soalan-soalan yang genting seperti ini. Okey, baik. Terima kasih Dr. Khairuddin atas respon itu. Mungkin Dr. Sinda ada sedikit berbeza mengenai respon ini, bagaimana persediaan yang perlu dilakukan di peringkat keluarga. Mungkin silakan Dr. Sinda. Sebenarnya saya nak tanya Okey, kalau ada saya pula nak tanya agaknya Dr. K, bagaimana kita nak menggerakkan seorang bapa ni? Sebab dia tak biasa dengan misi-visi macam Dr. K tu. Kalau dia memang biasa keluar, kadang-kadang dia keluar tanpa ada tuju dan sebagainya, dan balik rumah terpaksa berhadap dengan ni, dan kita mencadangkan dia berperanan. Sedangkan dia tak biasa berperanan. Macam mana kita nak gerakkan para bapa ni? Wah, ni soalan cepu mas je ni. Dan pada saya, untuk menggerakkan bapa, dan kita kata orang lelaki secara amnya,
banyak cara-caranya, dan satu daripada caranya pada saya ialah kalau dia memang orang yang tidak mau bergerak, tidak ada visi, tidak ada nilai dan sebagainya, isteri dan anak-anak juga boleh memainkan peranan tersebut. Dan kita lihat kalau kita melihat yang suami kita ini tidak begitu proaktif, maka anak-anak dan isteri harus proaktif. Satu daripada cabaran yang kita hadapi di kalangan orang-orang Asia, lebih-lebih lagi orang Asia Tenggara, ialah kita ni banyak simpan pekung di dada. Dan kita tidak mempunyai budaya untuk mengatakan perkara yang hak walaupun kadang-kadang ia terasa sedikit pahit. Dan ini agak berbeza kalau kita lihat masyarakat-masyarakat yang lain, masyarakat Eropah, masyarakat India dan sebagainya, masyarakat Arab dan sebagainya lah, masyarakat lain. Di Asia Tenggara ni secara amnya, bukan semuanya, secara amnya, kita lebih suka berdiam diri, dan kalau kita tidak suka pada sesuatu, kita hanya tunjukkan apa yang baik tanpa mengatakan apa yang harus dilakukan. Sehingga ia menjadi satu perkara yang sangat disimpan. Pekung tu dah menjadi pekung yang terlalu berpekung, dan ia mendatangkan perceraian. Kalau kita lihat kajian tentang perceraian yang berlaku bukan saja di Singapura, Malaysia, Indonesia dan sebagainya di Asia Tenggara, yang kalau kita lihat kadar perceraian tu agak tinggi, ialah kerana komunikasi ini, tegur-menegur antara satu sama lain. Dan ini tadi saya cakap tentang bapa, sekarang saya nak cakap pula tentang ibu dan wanita di dalam keluarga. Harus kita lafazkan, bukan hanya lafazkan mau berkahwin, mau bercinta dan sebagainya, tapi kita harus lafazkan apakah aspirasi kita, apakah yang kita inginkan daripada suami kita di dalam di dalam prinsip kekeluargaan dan keterlibatan mereka di dalam keluarga. It has to be said. Dan saya rasa verbalization of emotions about what they are supposed to do has to be done, and has to be done fast. Kerana di dalam keadaan yang kita ada sekarang, di dalam suasana COVID-19 ni, kalau kita tidak bercakap apa yang kita rasakan dan kita simpan 10 hari okey, 20 hari okey, 30 hari okey, tetapi kalau dia dah lepas 40 hari dan pekung itu disimpan terlalu lama, inilah akan mendatangkan kemarahan yang akan juga melahirkan domestic violence atau keganasan keluarga yang saya katakan tadi. So, kita harus mula bercakap, mengatakan apa yang kita mahukan daripada suami kita, daripada ketua keluarga. Kalau awak rasa yang sebagai wanita awak tak begitu suka sangat bercakap, gunakanlah anak-anak awak. Dan saya lihat diri saya sendiri, kalau mak tak cakap, anak yang tegur. Jadi terpaksalah kita terima. Lebih-lebih kalau anak tu kecil sangat, takkan nak lempang dia pasal dia cakap benda yang hak. Kita terimalah apa yang baik. Jadi we have to say it, we have to start saying it in order for our families to improve and to be better than what it was before. Baik Doktor, saya ingat ini adalah dan tempoh Perintah Kawalan Pergerakan ini adalah satu tempoh yang baik untuk mempraktikkan untuk berkata apa yang perlu untuk dikatakan. Kerana waktu ini ibu bapa, anak-anak ada di rumah, latihan komunikasi antara keluarga itu harus dipraktikkan secara baik untuk tempoh Perintah Kawalan Pergerakan ini. Dan ini sebenarnya bakal menjadi norma baru kepada keluarga-keluarga di Malaysia, Singapura dan di Asia ini. Ini adalah salah satu norma baru untuk dalam keluarga sebenarnya. Kalau ada yang mendengar apa yang doktor cakapkan ini dan mereka ambil dan mereka praktikan, insyaAllah kita akan menjadi lebih baik. Dan Dr. Sinda, minta maaf, boleh saya tambah sedikit? Boleh, silakan Dr. Ya, saya teringat tadi bila Hanif berkata, baru 2 hari lepas ada teman saya yang kontak saya, cakap dia mengalami masalah di mana anak dia tidak mahu solat tarawih. Padahal soalan tu soalan yang bukanlah soalan-soalan yang genting sangat. Anak dia tidak mahu solat tarawih. Jadi dia katakan dia tanya saya, bagaimana nak anak saya solat tarawih ni? Kerana dia cakap dia ni banyak kerja sekolah, dia ni sangat sibuk dan sebagainya. Saya cakap dengan dia, yang saya pun mempunyai masalah yang sama atau cabaran yang sama lah. Ni bukan masalah solat tarawih, bukan solat solat waktu
Saya juga mempunyai cabaran yang sama di mana anak-anak juga kata yang mereka ni sangat sibuk. Tapi kita boleh masih bercakap dengan mereka dan memberikan mereka jalan keluar daripada perkara ini dengan mengatakan dengan mereka, okey, ini adalah solat tarawih yang awak boleh lakukan sebenarnya di waktu-waktu yang bila-bila saja. Solat tarawih sebenarnya seperti solat tahajud juga, boleh lakukan ketika di waktu malam. Tak perlu kita lakukan dengan cara berjemaah, boleh dilakukan dengan cara seorang-seorangan. Tapi kerana kita bersama keluarga, dan kalau keluarga pun berjemaah, mereka juga boleh ikut dan cuba terangkan kepada mereka bahawa ini perkara yang baik untuk mereka lakukan. Dan kalau mereka tidak mahu melakukan secara berjemaah, sunnahnya juga ialah mereka lakukan cara seorangan. Dan saya kata dengan anak-anak saya, kalau tak nak solat Jumaat dengan keluarga dan saya janji solat tarawih hanya setengah jam, tak melebihi daripada itu, ya tak payah ikut Imam Masjidil Haram sampai 1 jam dan sebagainya. Kita buat setengah jam saja. Dan selepas itu saya akan lanjutkan lagi waktu untuk mereka memakai devices. Saya berikan mereka bonus time untuk mereka buat homework. Dah boleh, alhamdulillah. Mereka okay, seems like it's a good bargain. Kita akan solat tarawih bersama, kemudian mereka akan teruskan apa yang mereka lakukan. Jadi masalah ni bukan saja masalah saya, masalah kawan-kawan saya. Ini adalah masalah keluarga Muslim, keluarga secara amnya, ya, di mana kita nak melakukan satu perkara berkeluarga, bukan saja bersolat bersama, tapi nak makan bersama pun dah menjadi satu perkara yang susah di dalam keadaan COVID ini. Bapa memainkan peranan untuk memberikan penjelasan yang rasional. Tak perlu kita paksa mereka, perlu kita teguh mereka, tetapi perlu ada rasionalisasi di mana mereka dapat melihat kebaikan sesuatu itu dan melakukannya dengan cara yang rela hati. Okey, baik Dr. Gairuddin. Terima kasih untuk respon itu, penting. Maknanya ibu bapa untuk memastikan anak-anak unsur di bulan Ramadan ni kena ada manifesto yang ditawarkan itu supaya anak buy the manifesto itu secara baik macam Dr. Gairuddin buat. 30 minit je sembahyang tarawih. Dan ini adalah manifesto yang pasti anak-anak suka, ramai. Okey, baik Dr. Hazinda. Saya ingat dah agak pukul 6. Kalau tak sebab Ramadan, saya akan lanjutkan lagi perbincangan lagi panjang. Sebenarnya ini Ramadan dan kita alhamdulillah Dr. Hazinda pun mewafatkan kehadiran Dr. Gairuddin hari ini sebaiknya. Ianya bagus untuk perkongsian mereka di luar sana dengan topik yang kita bincangkan hari ini. Mungkin yang terakhir Dr. Hazinda boleh melihat bagaimana di akhir ini, bagaimana hasil daripada kehadiran norma-norma baharu ini dalam kekeluargaan ini, macam mana kita nak bina keluarga yang kukuh supaya kita dapat mengatasi cabaran-cabaran yang telah dikatakan oleh Dr. Syed Gairuddin, yang telah dikatakan oleh Dr. Hazinda sendiri. Bagaimana? Okey, Hanif, saya telah menggariskan, kita panggil 7C lah, ya, 7C. Tadi siang, pagi tadi, Dr. Farah dengan Fadlina, dia ada berapa? Ada main 4A, 3A, 3H. 3H. Saya ada 7C. Mungkin juga 8. Okey lah. Yang saya rasa kita harus teliti setiap C ni dan kita amalkan dalam keluarga. Yang pertamanya adalah considerate. Maknanya dalam kita berkeluarga, dalam kita berkeluarga itu, kita consider. Memikirkan perasaan orang lain dan sebagainya. Yang kedua, C collective. Maknanya bila kita buat sesuatu tu, kita buat secara berjemaah, bekerjasama. Contohnya, kita nak order makanan, kita kena dapatkan konsensus daripada semua. So secara bersama as a team. Yang ketiganya konsensus, ya, bersetuju. Okey, maknanya okey. Dan kita agree lah kalau dalam Islam ni kita buat secara macam mana, ya, kita panggil syura, ya. Dan seterusnya kooperatif. Maknanya kita kena dapat kerjasama yang baik. Satu lagi, dalam mendepani norma baru masyarakat ni, kita juga kena ada perasaan caring, ya, caring. Kita kena sensitif dengan suami kita, dengan anak-anak kita yang kadang-kadang
emosional dan sebagainya, kita kena faham. Yalah, di samping kita nak memahami perasaan kita sendiri, kita kena cuba faham mereka yang berada di sekitar kita. Kalau selama ni kita boleh ignore, saya rasa kali ni kita kena cuba faham. Kita diberi peluang dan ruang sebenarnya untuk cuba memahami mereka yang berada di sekitar kita. Ya. Seterusnya, kreatif. So, hendak tak hendak, bila kita dah bersama dalam tempoh 24 jam, kita perlu kreatif. Dan pada saya, untuk kreatif ni, it reflect back kepada ketakwaan kita kepada Allah. Contohnya, sebelum ni kita mengharapkan orang lain untuk mendidik anak kita dan sebagainya. So, dalam konteks norma baru ni, kita perlu lebih kreatif untuk mendidik anak-anak. Sebab itu, PRIM telah dalam inisiatif Ramadan ni, kita mengadakan program Read and Play, yang mana kita sediakan permainan-permainan yang boleh dikongsikan secara bersama. Maknanya mak bapak pun boleh terlibat. Saya main juga Snap, kadang-kadang berdebar-debar rasa dada. Dah lama tak main Snap ni. Rasa kita pula macam budak-budak nak menang. Alright. Itu kreatif dan connected. Alright. Sebenarnya saya letak 7. Connected. Connected tu maksudnya jangan kita sibuk dengan Zoom dan WhatsApp dan sebagainya. Kita kena connect dengan mereka yang di sekitar kita dan keluarga kita. Dan saya sangat menghargai contohnya apa yang adik saya buat kepada saya dan adik-beradik yang lain. Sempena Ramadan ni dia kirimkan kurma untuk adik-beradik, walaupun kita tak dapat berjumpa, kurma. So kita stay connected in that sense. Okay? Dan juga communicate. Kita bukan saja tak semestinya kita bercakap secara langsung, communication tu melalui pelbagai cara. So kita emphasize communication. So 8C ataupun 7C sangat-sangat saya sarankan untuk diaplikasi dalam konteks kekeluargaan pada waktu PKP ni. Itu saja. Okey, baik. Dr. Hasina boleh lanjutkan terus dengan ada pesanan yang terakhir berkenaan mereka-mereka di luar sana yang sedang mengikuti kita, khusus dalam bulan Ramadan ini, bagaimana keluarga harus terus kuat, terus tabah untuk berhadapan dengan lanjutan PKP pula sehingga 12 Mei dengan tak kepastiannya raya bagaimana. Tak apa, kita jangan bincang raya, kita bincang untuk situasi sekarang ini dengan lanjutan PKP hingga 12 Mei. Pasti ada lagi cabaran yang perlu dihadapi oleh keluarga-keluarga di sana. Mungkin ada pesanan daripada Dr. Hasina, silakan. Pertama-tama ni saya sangat bersyukur sebab kita masih lagi bernafas dan saya amat menyarankan dalam konteks suasana sekarang yang tidak kepastian 12 Mei, 1 Jun dan sebagainya, kita ambil setiap perkara tu step by step, langkah demi langkah ataupun hari demi hari. Kita tak payah fikir jauh sangat, kita appreciate apa yang ada sekarang dan masa kini. Jangan berangan jauh sangat lah baju raya nak pakai warna apa, nak ambil gambar ramai-ramai dan sebagainya. Saya rasa itu terlalu ambitious untuk kita. Saya melihat dalam konteks ini, saya dah sihatkan juga para ibu bapa dan keluarga di luar sana supaya kita appreciate apa yang ada. Dan saya ingin tekankan yang 4R tadi, reflect, realign balik, sebab kadang-kadang bila anak kita, bila kita reflect, kita rasa kita salah tapi kita macam masih berdegil ego tapi kita perlu realign lah apa yang kita dah lari-lari itu, kita realign and then ready to accept. Kalau anak tegur kita macam Dr. K sebut bila anak tegur, yes, anak I pun very loud, dia akan tegur, dia akan sebut whatever in their mind. So I have to accept, I have to be ready untuk menerima teguran-teguran daripada anak. Kadang-kadang kita tak perasan macam Dr. Farah kata, you are here but you are not here. Waktu sekarang ni sebenarnya saya pun dituduh begitu. Dia kata ibu ada 24 jam tapi tak ada sebab duk sibuk ni Zoom, work from home dan sebagainya ni. I kunci pintu, dia marah tu, dia duk ketuk-ketuk tadi. Dan reconcile, kita duduk bersama. Sebenarnya saya sangat melihat PKP ni berlaku pada waktu Ramadan ni sangat baik lah, sangat baik sebab kita boleh duduk tak sibuk nak masak siang-siang ni dan berbincang bersama-sama ahli keluarga. Tengok mana yang dah lari jauh, kita realign balik. Itu saja Hanif. Okey, terima kasih Dr. Hasina. Jadi Dr. Khairuddin mungkin yang terakhir boleh berikan pesanan. Jadi sebelum itu mungkin untuk menjawab juga persoalan
cara untuk kita bina keluarga yang kukuh untuk mengatasi cabaran yang telah doktor sebutkan tadi. Silakan dan berikan pesanan yang terakhir kepada keluarga-keluarga dan mereka yang sedang mengikuti kita di siaran langsung Facebook ini. Silakan doktor. Ya, saya cuma ada 3 pesanan saja dan ini sebenarnya satu pesanan untuk diri saya sendiri. Pertama ialah kita mesti banyak bersabar kerana keadaan yang ada sekarang ini memerlukan kita bersabar mendengar anak terpekik-pekik di rumah dan sebagainya. Jadi banyaklah bersabar. Kedua, kita harus teruskan berilmu. Kerana ini adalah waktu bukan saja untuk kita menimba ilmu kita di dalam mempelajari apa-apa yang ada di luar, tetapi berilmu tentang keluarga kita sendiri. Inilah peluang untuk kita mempelajari tentang anak-anak kita dan isteri dan suami kita. We study our own spouses and our own children. This is the time for it. Dan ketiga, yang paling penting sekali, kita mesti ada ketakwaan yang tinggi atau belief yang tinggi yang menolong kita untuk memahami bahawa setiap cabaran yang kita hadapi sekarang, kalau kita melalui dengan sabar dan ilmu, kita akan melalui cabaran-cabaran ini dan keluar daripada cabaran-cabaran ini dengan menjadi orang yang lebih berkesan di dalam masyarakat dan lebih-lebih lagi di dalam keluarga. Jadi bersabar, berilmu dan tetapkan ketakwaan kita, dalamkan, mendalami lagi ketakwaan kita untuk menjadi orang-orang yang baik. InsyaAllah Ramadan ini menjadi satu waktu untuk kita melakukan segala ini, insyaAllah. Okey, baik. Terima kasih kepada Dr. Syed Khairuddin yang sudi meluangkan masa. Terima kasih kepada Dr. Sinda. Saya faham ini jam pukul 6, kebesaran buat ibu bapa, khususnya ibu yang sedang mengikuti kita, panel kita adalah untuk menyediakan juadah untuk berbuka puasa. Sebelum tu, Dr. Syed, Singapura berbuka puasa pukul apa? Kita jam 7.09 tak saya. Oh, awal. Kita lewat 10 minit, Doktor. Okey. Okey, jadi baik. Jadi apa pun saya mengucapkan terima kasih kepada Dr. Syed Khairuddin dan juga Profesor Madya Dr. Sinda Abdullah kerana sudi meluangkan masa untuk kita berbicara mengenai norma baharu ini untuk masa depan keluarga, untuk mendepani norma baharu. Mungkin Dr. Syed kita akan berdiskusi lagi mengenai norma baharu ini mungkin dalam konteks yang lebih luas, dalam konteks negara, bukan sahaja memfokuskan mengenai keluarga, dan juga Dr. Sinda kita juga akan melihat lagi bagaimana isu-isu kekeluargaan, khususnya apa yang dikatakan sebagai dengan lanjutan Perintah Kawalan Pergerakan ini. Kita nak lihat bagaimana dalam bulan puasa ini isu-isu kekeluargaan, isu-isu kemasyarakatan ini untuk kita lihat, untuk kita ambil maklum, untuk kita bicarakan di dalam fakta dan analisis ini. Dan pastinya hari ini kita membicarakan sangat luas mengenai masa depan keluarga mendepani norma baharu ini. Tips-tips yang diberikan oleh Profesor Madya Dr. Sinda mengenai 4R, 7C yang kami akan lampirkan di dalam di ruangan di website Institut Rorisan, dan tuan-tuan dan perempuan boleh ambil. Dan pesanan Dr. Syed Khairuddin yang terakhir tadi adalah berkenaan banyak bersabar, teruskan berilmu dan tingkatkan ketakwaan, pastikan ketakwaan kita di paras yang tinggi. Di situ adalah amat penting untuk memastikan kita menjadi keluarga yang sangat berbahagia, keluarga yang sangat indah untuk menghadapi Ramadan ini. Jadi saya yakin dan percaya mereka yang sedang mengikuti kita ini sudah mendengar secara jelas apa yang dikatakan oleh kedua-dua panel kita ini adalah kedua-duanya penting, dan ini adalah perkara yang perlu kita kongsikan dan kita pastikan ramai lagi untuk tahu perkara ini. Dan saya mengajak kepada mereka yang sedang mengikuti ini, kalau boleh kita sharekan video ini untuk kita kongsikan kepada mereka di luar sana. Jangan risau, habis je live ini, video ini masih boleh ditonton. Kalau tak tengok di Facebook, boleh tengok di YouTube Institut Rorisan, boleh subscribe Institut Rorisan. Dan kita panjangkan lagi perkongsian ilmu kita pada petang ini kepada mereka di luar sana, khususnya dalam tempoh Perintah Kawalan Pergerakan ini. Dalam bulan Ramadan ini banyak waktu-waktu senggang, kita mengambil semangat yang dikatakan oleh Dr. Syed Khairuddin itu, iaitu teruskan berilmu, iaitu ini adalah salah satu perkongsian ilmu yang boleh dimanfaatkan oleh semua orang. Jadi apapun, terima kasih sekali lagi saya ucapkan kepada Dr. Sinda dan juga Dr. Syed Khairuddin kerana sudi meluangkan masa untuk kita berbicara mengenai topik ini. InsyaAllah kita akan panggil lagi untuk kita bicarakan topik-topik yang lebih luas. Dan sekian saja untuk fakta analisis untuk hari ini. Selamat berbuka kepada kedua-dua doktor dan
kepada mereka di luar sana, selamat berbuka dan teruskan kita berhadapan Ramadan dalam tempoh Perintah Kawalan Pergerakan ini. Kita terus tingkatkan amal ibadat kita dan insyaAllah semoga amal ibadat kita diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.